Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan menyambut pada 27 Rajab, penghujung bulan Rajab, dan kita akan menemui Syaban yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berlipat kali ganda pahala kebajikan. Dan insya-Allah semoga kita balighna Ramadan, kita akan sampai pada bulan yang amat dimuliakan, yang banyak pahala dan kebajikan, rahmat, maghfirah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Tajuknya tentang memperbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu bahawa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk hudan lin-nas, untuk bertunjuk kepada manusia. Saya nak sebut ya tuan-tuan. Dia sebut di situ hudan linnas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tak sebut? Kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil mu'minin. Bertunjuk kepada orang yang beriman. Tapi Allah sebut hudan linnas, bertunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan keterangan-keterangannya nyata daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang boleh memperbezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang batil, yang betul dengan yang palsu. Itu Quran kata. Jadi maknanya kalau kita bacakan Quran pada orang Hindu, pada orang Buddha dan orang yang bukan Islam, Islam ini agamanya tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aming dengar, Ramasami dengar, Albert dengar, Sing pun dengar. Masya-Allah. Apa yang punya bukti? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ya yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu ya kita nak memohon suatu pertolongan, pengharapan kita kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya sesuatu benda yang kufu, yang menyamai, sama ada sifatnya, kekuasaannya, keagungannya, dan juga segala-galanya tidak ada yang menyamai, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak disebutkan, oh, punya Quran ini petunjuk untuk semua manusia, bukan sahaja orang yang beriman. Maknanya kalau orang yang beriman itu menghayati Quran, orang yang kafir, musyrik, yang munafik pun dia akan aman bernaung di bawah baiknya Islam. Kita bulan puasa, awal-awal lagi si Aming dengan Ramasami beli kuih. Kita tengok dia pukul 4 kita beli kuih dah. Puasa tak masalah, Aming puasa. Kalau puasa, tapi ini kuih banyak sedap lah. Malay Muslim dia puasa bagus, makanan banyak. Kan dia suka mentega darah aja buat-buat ni. Dia buka puasa pukul 4 beli kuih dah. Hari-hari lain tak jumpa. Rahmat tu untuk dia. Baik, tuan-tuan. Allah. Kelebihan bulan Ramadan. Perbanyakkanlah amal ibadah dan perbuatan baik di bulan Ramadan sekadar kemampuan. Tarawih 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh, 20 boleh, 36 boleh, 40 rakaat boleh. Tak ada masalah. Namanya pun sembahyang rehat-rehat. Tarawih itu kan nama sembahyang rehat-rehat. Yang imam kalang kabut sangat nak habis-habiskan tu. Marah-marah. Aku ni asyik belasah imam, dah batuk-batuk imam. Kena belasah lagi.
Kalaulah gaji imam 15,000 sebulan, aku ingat ada imam bertumbuk luar masjid. Patut tempat ni aku punya. Jangan main tuan-tuan. Ya. Kalau saya tanya imam Masjidil Haram gaji berapa? 100,000 riyal sebulan. Macam menurut ini imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ingat ya tuan-tuan, banyakkanlah kebajikan di bulan Ramadan. Mengikut kemampuan kamu. Apa yang kita mampu bulan Ramadan. Tasbih kita, tarawih kita, tahmid, takbir kita, dan tahlil kita. Jangan tidur lepas sahur dan tidur lagi sebelum subuh. Kenapa jenis? Malu dekat bayi pukul 4 dah bangun. Nanti pukul 7 baru nak tidur balik. Itu bayi, ini bapak bayi. Tak apa, ya Allah. Kalau boleh lepas sahur jangan tidur. Termasuk saya. Kerana kelebihan bulan itu dan kerana semua ganjaran Tuhan pada bulan itu Ramadan adalah diganda-gandakan. Di samping pahalanya yang banyak dan kemudahannya, terdorongnya seseorang untuk melakukan segala yang baik. Semua orang akan pakai tudung. Macam pertandingan pencetus rumah, semua orang pakai tudung kan, pencetus rumah. Sebulan lepas tu bogel lah. Tapi kalau duduk nampak benda, bunga, the flower lah kata. Itu kan marah orang. Tak ada gitu. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang baik-baik. Semua show tutup. Semua lakonan cuti. Semua kelab malam orang Melayu tak datang. Tika Meko kadang-kadang tengok kanan kiri kalau ada. Nampak yang kenal tak masuk. Nampak kanan kiri yang tak kenal boleh masuk juga. Itu pun kirim. Meng, tolong kirim Meng, RM10. Apa nombor? Suka hati you lah. Janji nombor. Kirim tu. Macam kirim badal haji. Punya teruk lah orang Melayu. Kalau saya cakap nanti tuan marah. Kita lah negara Islam. Betul, kita ni negara yang ramai umat Islam. Siapa yang memberi lesen Magnum untuk Tika Meko? Tutup, spot tutup. 10,000, 20,000 dan 100,000, 400,000 dia punya upah dia. Dia punya hadiah kemenangan. Tapi kutipan Magnum itu juta, malah ratus juta setahun. Allahu Akbar, bilion setahun. Tak boleh ya tuan-tuan. Benda yang tak boleh kata tak boleh. Jangan kita bersekongkol. Bulan Ramadan bulan yang baik, semua orang mengikut kemampuan je. Baik. Tentang ganjaran yang berganda, terdapat suatu riwayat yang mengatakan bahawa suatu sembahyang sunat pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti pahala sembahyang fardu. Sedangkan pahala sembahyang fardu pula digandakan pahalanya sama seperti pahala 70 sembahyang pada selain bulan Ramadan. 70 tu menunjukkan banyaknya. Alangkah bodohnya orang yang mensia-siakan peluang untuk memperoleh keuntungan ini serta bermalas untuk memburu perniagaan yang tidak akan merugikan ini. Adapun tentang kemudahan, terdorong seseorang untuk mengerjakan kebajikan di bulan Ramadan kerana nafsu yang imarah bisu ataupun yang sering mengheret kepada kejahatan. Amarah bisu adalah suatu nafsu yang mengheret selalu kepada melakukan kejahatan. Pada ketika itu sedang terpenjara disebabkan lapar dahaga. Ingat, nafsu kita terpenjara dengan sebab kita menahan lapar dahaga. Manakala syaitan-syaitan yang menggoda dan menghalang dari perbuatan baik sedang terbelenggu, tidak dapat mengaju dan mengajak manusia untuk berbuat jahat. Lantaran itu tidak ada halangan lagi bagi seseorang untuk berbuat baik dan tidak ada alasan untuk tidak beramal. Mana kalau dia buat jahat, bukan salahkan syaitan, salahkan nafsu amarah dia yang ada dalam diri dia. Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulifatish syayatin. Apabila datanglah bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu syurga, tertutup pintu-pintu neraka dan terbelenggulah segala syaitan-syaitan. Baik. Jadi tak ada alasan kecuali jika diri orang itu telah dibelit
oleh kelakuan yang memang jahat, serta dikuasai oleh sikap yang menjiwakan. Maknanya dia memang dah sebati, sedarah sedaging. Benda merompak, mencuri, menipu, cakap bohong, cakap perkataan-perkataan yang buruk memang menjadi amalan hari-hari. Jadi bulan Ramadan pun begitu juga, maki hamun orang bagi-bagi. Pasal apa? Dia suka maki-bagi sebab tak boleh hisap rokok. Kalau hisap rokok kan kurang sikit, hisap kan. Jadi tak ada harapan, bagi-bagi marah kan. Ada pula alasan parking kereta mengalang. Jangan kejahatan itu sehingga sedarah sedaging dengan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada sifat-sifat ini. Maka orang yang seumpama itu pada bulan Ramadan atau bulan lain sama berlaku. Jangan ya, perangai kita bulan Ramadan. Kalau selalu cakap kasar-kasar dengan orang rumah, slow sikit. Iya, kadang-kadang manusia ni berangin. Sama ada orang rumah berangin ataupun suami berangin. Awak ni tak jalan ikan kembung. Jadi suami dia yang mampu beli ikan kembung daripada RM4 dulu, sekarang sampai RM18. Yang paling murah RM14. Jadi 3 kali ganda. Dia tak mampu nak kata jual. Sebab dia sedang lena dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang-orang yang lalai dia lupa dengan Allah. Malah ada kalanya dia lebih lalai dan lupa akan Tuhannya pada bulan Ramadan, khususnya daripada bulan-bulan yang lain. Dah macam mana kalau dah mulutnya pun tak cuci, makan tengok orang kanan kiri tak ada makan, tengok orang kanan kiri baiki kita juga dalam enjin kereta tu ada air mineral, tengok orang sop sebelum celah-celah enjin. Kita kadang pelik je. Allah, ada juga manusia hidup macam tu. Kenapa tak mati kecil-kecil kan? Dapat masuk surga. Dah kalau mati kecil-kecil kan tak masuk surga. Ini balik tu tak solat, tak puasa. Sebagainya seorang mukmin itu harus membanyakkan amal ibadah pada bulan Ramadan dan berlembu-lembu untuk mengerjakan. Kita tak ada rasa apa-apa tuan-tuan. Cuba tanya dengan orang yang sakit. Tuan-tuan nak tanya orang yang sakit ni, kan? Kita duduk hospital, sebelah atas dekat 3, 4 tu nampak Masjid Sultan Abu Bakar sebelah kan. Nanti kalau dipandang dia tengok ada azan, ada orang berselawat atas Nabi SAW. Dia akan mengalirkan air mata. Dulu aku masa aku sehat, aku sempat juga di masjid, seronok, rasa boleh sujud rokok dengan sempurna. Hari ni terlantar di katil. Ramadan lepas sehat, Ramadan ni terlantar di katil. Tuan-tuan interview dia, sungguh itu bulan Ramadan. Demikian pula hendaknya ia mengamati diri daripada melakukan dosa dan maksiat yang seharusnya ia meletakkan dirinya jauh yang boleh daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Peliklah tuan-tuan dan tuan-tuan. Saya minta maaf lah tuan-tuan kepada AJK, pengurusi semua kan. Tuan-tuan ni orang yang baik-baik. Kalau tuan-tuan nak buat projek pun hasil daripada wakaf ni, tuan-tuan bangunkan. Kalau takdirnya ada kelebihan duit kita 1,200, kita tampung apa yang kurang di masjid. Sebagaimana seorang mukmin itu harus memperbanyakkan amal ibadah pada bulan Ramadan dan berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Demikian pula hendaknya ia mengamati diri melakukan dosa, jauh daripada melakukan dosa. Allahu Akbar. Ingat, kita menghindarkan diri pada dilarang perkara-perkara dalam agama. Sebab maksiat dalam masa-masa yang dimuliakan Allah itu adalah dosanya amat besar. Jangan melakukan dosa yang besar atau kecil di dalam bulan Ramadan. Pahalanya besar, tapi kalau buat maksiat pada bulan yang mulia Ramadan, dosanya pun teramat besar dan berganda-ganda. Samalah seperti bergandanya pahala terhadap amal ibadah dan kebajikan pada masa-masa bulan yang mulia itu. Keutamaan 10 hari terakhir dan malam Lailatul Qadar. Jadi orang perempuan boleh memberi mandat bahawa malam 20 sampai malam 30 Aidilfitri, abah dia jangan sibuk-sibuk nak naik katil, bawah katil dia tidur. Ataupun dekat hall yang bagus dekat masjid, yang mengada-ngada, silang kaki, silang tangan, silang tak payah silang-silang. 10 malam akhir janganlah terajang suami dah lah tua macam Pak Haji ni, pengsan nanti jatuh katil. Janganlah terlalu garang sangat pula. Maknanya memada-mada dah 10 malam akhir tu.
Saya nak minta maaf tuan-tuan, saya dengan izin saya nak cakap. Allah memberi kita nikmat 365 hari. Allah minta kita hanya 29 hari bulan Ramadan. Daripada 29 hari itu Allah minta sahaja 10 hari daripada 365 hari. Jadi yang 355 hari itu bebaslah kamu. Tapi Allah minta hanya 10 malam akhir. Itu pun kalau yang nak ditekankan malam-malam yang ganjil lebih awal. Kan? 21, 23, 25, 27, 29. Itu bukan dia banyak sangat. Itu pun tak tahan juga. Allahu Akbar. Elok ikat dengan jala ni macam ikannya masuk dalam jala diam, tak boleh bergerak dulu. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW sering menggandakan amal dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dia akan kejutkan isteri-isteri dan ahli keluarganya untuk bangun malam pada 10 malam yang akhir. Itu perangai dan peribadi Rasulullah SAW. Okey. Tapi pelik ayah-ayah sekarang. Saya minta maaf lah. Ini komen membina. Nak kahwinkan anak bulan Syaban. Ini apa kejadahnya? Orang nak kahwinkan anak dalam hadis Ustaz Fauzi, Syawal maknanya ba'da Ramadan. Yang afdalnya setelah tibanya Syawal, lepas tu lah. Ini bab majlis 7 Syaban, 9 Syaban. Tak akan melompat menantu kita. Kena pula kat lembah gelang. Air tak ada, padan muka. Mak kau nak ke mana ni? Main subuh kat masjid lah. Rajin menantu aku. Rajin apa? Mandi dah tak ada air. Kan dia padan muka. Ini Johor tak berlaku. Tempat kami berlaku lembah gelang. Air tak ada. Habis tu duduk tingkat 5. Miskin tingkat 5 kan. Kita punya rumah flat kan 5 tingkat. Mana ada lift? Cuba tuan-tuan bayangkan, duduk tingkat 5, bangun-bangun pukul 5 nak sembahyang subuh, air tak ada. Satu titik air tak ada. Macam mana tuan-tuan? Jawab lagi. 15 saat dia sekarang. Macam mana jawab? Tak terjun tingkat 5 tu. Jangan main-main. Ini betul-betul berlaku ni, jangan main-main. Air tak ada. Dah diajar oleh hadis. Kita mengada-ngada lah bapak sekarang ikut zakat dekat anak. Adakah bulan Syaban nak kahwinkan anak? Biar sihat sikit lah. Orang gila kat tampoi pun boleh fikir lah kalau dia waras. Kan kalau cakap kan kasar. Tapi memang cakap lembut tak faham-faham. Hidup tak ikut sunnah Nabi. Yang Nabi kata sunnah, Syawal itulah. Aulim wala bisyatin. Walaupun saya ikut kambing kamu sebenarnya. Syaban. Nak marah cerdik. Jadi pesarah universiti. Buka kitab jela-jela. Buka hadis beribu-ribu. Tapi bodoh tak susah diajar. Tak pandai-pandai. Okay. Dan dalam masa 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan pula baginda akan lebih rajin lagi beramal dari seluruh bulan Ramadan. Kita ni baru ribut air tuan-tuan ya. Kalau tempat lain ribut salji. Jadi ribut salji lebih sejuk lagi. Ini baru air lah. Rahmat Allah. Nyatalah baginda melakukan yang demikian itu kerana keutamaan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan itu daripada yang lain-lain. Jadi pada bulan itu baginda juga telah menganjurkan kita supaya mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam 10 yang terakhir. Juga para ulama rahimahullah berkata, kemungkinan adanya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam yang ganjil daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, maknanya 21 hingga 29. Tegasnya setiap mukmin harus berhati-hati menyediakan diri untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Tidak bersedia awal-awal lagi untuk malam itu dengan memperbanyakkan amal soleh. Saya kata ginilah tuan-tuan. Tak semuanya satu malam itu solat. Penat nanti. Tuan-tuan nak sembahyang tasbih, tuan-tuan nak solat hajat, tuan-tuan nak solat taubat, tuan-tuan nak solat tahajud. Lepas penat, tuan-tuan rehat. Ambil tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, habis 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Dah, doa. Ambil buku sembahyang sunat tu doa. Lepas tu ambil Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacalah sebanyak mana tuan-tuan nak baca. Dah tutup. Dah tadi sembahyang kan. Lepas tu kita berzikir.
beristighfar, lepas tu kita mohon doa. Kan, doa semua, baca Quran. Dah sekejap baca Quran, sembahyang balik. Penutupnya dengan salat witir. Itu maksudnya yang dikatakan qiyam. Yang orang faham qiyam ni, panggil Imam Fauzi Al-Hafiz jadi imam sembahyang tasbih. Yang kita makmum tu, mana ada sembahyang tasbih asal usulnya tidak ada imam makmum. Asal usulnya sembahyang tarawih juga tidak ada imam makmum. Yang menjadikan imam makmum sembahyang tarawih ini bukan pada Nabi SAW, bukan pada zaman Nabi. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar tengok semua orang solat keliling Masjid Madinah. Dengar kan? Dengar. Aircon. Betul. Tak apa. Jadi nak disebutkan Umar Al-Khattab dia tengok dah ramai sangat sembahyang masing-masing. Umar dia tak suruh diri dia sendiri imam. Orang yang paling alim di segala kawasan itu Ubay bin Ka'ab jadi imam. Jadikan imam. Itulah mula-mula sejarah dalam Islam. Ramadan bertarawih imam dan makmum. Dan Umar Al-Khattab lah yang menjadikan tarawih itu 20 rakaat. Asalnya bebas. Malam pertama Rasulullah keluar, malam kedua Rasulullah keluar, malam ketiga Rasulullah ditunggu tak keluar-keluar. Dia tanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu tak keluar untuk solat tarawih? Aku melihat nanti umat aku tidak akan mampu. Takut dia menganggap bahawa solat tarawih ini jadi fardu kepada dia. Sebab itu aku tak keluar. Jadi Nabi SAW malam dia yang ketiga itu dia sembahyang di rumah. Jadi boleh. Terutama wanita-wanita yang solehah sebenarnya. Wanita-wanita yang solehah kalau dia keluar rumah tak terfitnah tak apa. Kalau macam isteri saya ni cantik-cantik 1, 2, 3, 4 semua cantik belaka. Tuan Haji bukan boleh tengok isteri saya cantik belaka. Pakai telekong lagi cantik pakai telekong belaka. Kata Ustaz Abah untung dia kata isteri 4 taat solehah kata. Mirul pun leleh hai Allah. Akbar. Jadi fitnah. Bila fitnah lebih baik isteri saya solat tarawih di rumah. Di bilik yang sunyi untuk Allahu Akbar dan dia berdoa munajat kepada Allah. Aula. Kalau wanita itu keluar rumah pergi masjid menjadi fitnah, lebih baik sembahyang di rumah. Yang dituntut lelaki. Yang dituntut lelaki. Kerana mengimarahkan masjid. Itu gambaran. Jangan silap. Apabila saja sebut qiyamul lail mesti sembahyang tasbih sahaja. Dahlah sembahyang tasbih, imam tu wali-wali 9, wali 10 datang daripada Kuala Lumpur, daripada Indonesia. Dibagi pula 3,500. Oh. Ya, Ramadan akan datang ya panggil kita lagi ya. Ya bapak beres. Macam kita punya sembahyang tasbih Ustaz Fauzi tak sah. Panggil yang sepantal kita ni pun boleh. Asalnya solat tasbih ni tidak ada imam makmum. Minta maaf Ustaz Fauzi, betul tak? Yang saya baca begitu, saya diajar begitu. Asalnya tak ada. Yang kita nak imam makmum ni sebab nak mengajar takut orang lupa. Bila rukuk kena 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. I'tidal 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takut orang lupa, itu je asal usulnya. Kita imam makmum. Imam makmum sembahyang sunat hanya sembahyang tarawih saja yang ikut sunnah. Sembahyang yang lain termasuklah solat hajat, masing-masing hajat tak ada sembahyang jamaah. Tak ada. Asal usulnya begitu. Tapi tak apalah. Daripada langsung tak sembahyang lebih baik sembahyang imam makmum. Ustaz saya memang tak ingat, memang tak tahu. Kalau ustaz tak jadi imam, memang saya tak sembahyang tasbih. Kalau dah macam tu tak apalah. Sembahyanglah ikut belakang. Kena pula dia pula sembahyang tasbih pula 5 rakaat pula. Dah macam mana aku nak buat ni? Ustaz Fauzi naik yang rakaat yang kelima. Subhanallah, dia relax. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan main-main tuan, sembahyang tasbih ni lama kan? Dibuatnya lupa jadi 5 rakaat. Tak pening Mirul. Aku ni Bilal kalau aku tak subhanallah, dah aku suruh subhanallah, imam terus juga. Ni macam mana aku nak buat ni? Dahlah pukul 4 pagi ni. Dalam hati marah je, geram. Imam ni sudah itulah kata celupa sangat cakap ini jadi lambat. Macam-macam tuan. Jadi imam ni bukan senang, payah. Tambah-tambah kalau Aidilfitri, Aidil Adha. Tetamu banyak kan, orang yang tak pernah balik kampung pun balik kampung. Masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia pun baca Sabbihisma rabbikal a'la. Sudah. Tak baca Fatihah. Lupa baca Fatihah. Terus baca surah. Subhanallah aja baca je. Sampai rukuk sebenarnya. Mam, tadi kita semua baca Fatihah, Mam. Imam tak baca Fatihah.
Tak apalah, makmum dah baca Fatihah, saya sah juga. Bagi kata imam. Pening macam-macam tuan-tuan. Sebab tu saya kalau nak jadi imam ni, saya bukan talent lah. Saya makmum. Allah Allah. Itu cerita Ramadan. Perbaikilah. Termasuk saya nak cakap, kan, kita dah dewasa, iaitu memperbanyakkan amal soleh. Kerana yang demikian itulah menjadi tujuan utamanya kelak. Apabila tiba sahaja malam Lailatul Qadar, ia di waktu itu sedang sibuk dengan amalannya, sedang tekun berzikir kepada Allah, tidak lalai atau lupa atau tercuai. Jika demikian sikapnya pada tiap-tiap malam Ramadan, maka tidak perlu ia menunggu-nunggu lagi malam Lailatul Qadar. Sama ada dia melihatnya malam Lailatul Qadar itu ataupun tidak. Sebab orang yang beramal dengan ketaatan Allah pada malam Lailatul Qadar itu menjadi amalannya lebih utama daripada amalan 1000 bulan. Kalau kita daripada malam 20 sampai malam 30 itu konsisten, sama ada kita nampak atau tak nampak tanda-tanda kebesaran malam Lailatul Qadar itu tak penting. Yang penting kita menghabiskan masa selama 10 malam akhir itu dengan amalan-amalan yang baik. Tidak kira sama ada ia mengetahui malam Lailatul Qadar itu ataupun dia tidak mengetahuinya. Hanya saja saya anjurkan agar ia sentiasa berhati-hati untuk mencari Lailatul Qadar dengan menyediakan diri untuk beramal soleh pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, supaya amalannya terliput. Tu maknanya termasuk dalam malam Lailatul Qadar, supaya kita konsisten beramal, supaya 10 malam itu termasuk dalam malam Lailatul Qadar. Para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan masa malam Lailatul Qadar. Malam yang mana satu yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu? Setengah daripada mereka mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu pada satu-satu malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Yang lain mengatakan bahawa malam itu berpindah-pindah, tidak boleh ditentukan pada sesuatu malam yang tetap. Pada pendapat saya, malam Lailatul Qadar itu, ini Abu Lais kata, tidak tertentu, dan mungkin sekali ia berlaku pada malam yang lain daripada malam-malam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Mungkin 10, mungkin 15, mungkin 16, 17. Meskipun pendapat yang terbanyak mengatakan bahawa kemungkinannya berlaku malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 hari yang terakhir. Sebab itu kita tak kira lah, asalkan Ramadan tiba, maka beramallah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya, oleh kerana Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, maka rajinlah, lebih rajin daripada bulan-bulan yang lain untuk membaca Al-Quran, membantu fakir miskin, anak yatim dan juga ibu tunggal. Sebaik-baik amal dalam bulan Ramadan ialah memperbanyakkan sedekah dan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang janda. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW lebih murah hati untuk berbuat baik dan kebajikan daripada angin kering, angin keras yang berlalu, maknanya daripada tiupan angin. Dan baginda lebih murah hati lagi, terutamanya dalam bulan Ramadan. Maknanya kebajikan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Sesudah itu hendaklah memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya. Memperbanyakkan iktikaf di masjid. Memang tuan-tuan ni, saya sendiri memang lemah betul lah bila kita bekerja kan, nak iktikaf kat masjid ni. Ya Allah, duduk kat masjid ni 1 jam, tepi tiang masjid ni 1 jam macam sehari rasa. Ya, jangan main-main tuan-tuan. Ish, duduk tengok kanan kiri orang tak ada, sendiri. Jangan main, iktikaf ni cabarannya tinggi. Allahu Akbar. Iktikaf ni terutama sekali pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, kerana Nabi
sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada masa itu, iaitu pada 10 malam yang akhir dia iktikaf di masjid. Ketika kita iktikaf di masjid, tidak boleh malam-malam kita celok balik, membatalkan kita punya iktikaf kerana nak meniduri isteri kita, tak boleh. Itu kaedahnya. Kemudian daripada itu, hendaklah anda ketahui bahawa bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang diberkati ke atas kaum muslimin pada 17 hari bulan. Daripada bulan itu telah berlakunya peperangan Badar, iaitu hari penentu antara hak dan batil. 7 bulan Ramadan adalah merupakan nuzul Al-Quran, dan juga 7 Ramadan itu peperangan Badar berlaku yang pertama. Hidup dan matinya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, di mana kedua belah pihak muslimin dan musyrikin bertempur pada bulan Ramadan. Juga telah berlaku penaklukan ke atas negeri Mekah Al-Musyarrafah, di mana sesudah itu semua penduduk Mekah telah berbondong-bondong memeluk Islam juga pada bulan Ramadan. Pada bulan itu juga terdapat malam Lailatul Qadar, iaitu suatu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Sesiapa yang menemui malam itu seraya beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 tahun, perumpamaan adalah sama seperti ia membuat amal ibadah sepanjang 1000 bulan. Adakah sesuatu yang lain lebih besar daripada yang demikian itu, ataupun lebih mulia kedudukannya? Di samping itu, betapa banyak barakat dan kebajikan di dalam bulan Ramadan itu. Alangkah bertuahnya orang-orang yang kenal darjatnya, iaitu bulan Ramadan, lalu ia menghabiskan masa dan saatnya dalam bertaat atau melakukan taat, serta memburu malam dan siangnya untuk mengerjakan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita habiskan masa untuk buat kuih, jual kuih kerana nak dapat duit untuk hari raya Aidilfitri. Kebanyakan begitu kan. Jadi pada siang-siang, sebenarnya di antara saim, orang yang berpuasa hatta yustab, sehingga dia berbuka sepanjang terbit fajar sehingga gurub matahari, dalam keadaan dahaga dan panas itu, doa kita makbul. Jadi jangan habiskan sibuk nak buat bahulu ya. Nak buat kuih jual. Kau dapat berapa mat? Aku sepanjang bulan Ramadan ni aku boleh jual kuih 25,000 lah. Alhamdulillah dapat. Dapatlah dia pahala 25,000 tu. Tapi Quran tak baca satu ayat, tak baca. Sibuk menjual kuih. Habis pahala kuih je dia dapat. Ni betul. Dia rasa seronok. Ini cerita pengalaman orang tak berpuasa dan tak solat zaman jahiliah. Ustaz, pagi besok hari raya saya dapat niaga malam tu RM8,000. Pagi hari raya saya bawa duit kanan kiri poket saya RM8,000 hari raya. Tapi dalam tempoh seminggu raya, oleh kerana duit tu pun saya tak sembahyang, tak berkat. Yang pelik, saya puasa tapi tak sembahyang gitu. Allahu Akbar. Kerana nak raya paksa puasa, kalau tak mahu dengan orang kampung. Zaman jahiliah saya. Tapi tak berkat. Saya tahu tak berkat. Seminggu habis RM8,000. Allahu Akbar. Ingat, duit bukan segala-galanya. Saya tengok ada India Muslim, dia niaga restoran 11 bulan dia buka. 1 bulan Ramadan dia cuti menghormati Ramadan. 11 bulan dia buka restoran tu berkat, penuh dengan keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaya dia. Sebab dia cuti bulan Ramadan. Puasa yang utama, ketahuilah bahawa puasa yang paling utama ialah puasa di dalam bulan Ramadan, sebagaimana biasanya dengan fardu-fardu daripada segi kelebihannya dan keutamaannya, yakni semua yang fardu itu tentu lebih utama daripada yang sunat dari yang sama jenisnya. Maksudnya puasa sunat tak sama dengan puasa fardu. Sabda Rasulullah SAW, "Ma taqarrabal al-mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i ma aftaradtuhu alayhim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tiada sama sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadaku, baik seperti mereka mengerjakan sesuatu yang aku fardukan ke atas mereka. Dan selama seseorang itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Hingga akhir hadis itu panjang. Maknanya, kalau dia mengerjakan solat fardu ataupun
puasa siam fardu pada bulan Ramadan tidak sama ganjarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Rasul yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW syariatnya. Maka puasa fardu Ramadan lebih utama daripada puasa-puasa sunat. Sesudah itu puasa dalam bulan-bulan haram, iaitu 4 bulan kesemuanya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di hari dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram, yang dianggap suci dan yang amat dimuliakan, haram untuk berperang, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Itu adalah 4 bulan yang dimuliakan. Ni boleh dengar Macam boleh. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa berpuasa sehari dalam bulan haram menyamai pahala puasa 30 hari daripada bulan-bulan yang lain. Dan seterusnya, berpuasa sehari dalam bulan Ramadan menyamai pahala berpuasa 30 hari daripada bulan-bulan haram. Riwayat yang lain mengatakan pula bahawa sesiapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut daripada hari-hari di bulan-bulan yang haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, iaitu Khamis, Jumaat dan Sabtu, nescaya dia akan dilindungi oleh Allah daripada api neraka. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu. Sebab kita tidak boleh puasa hari Jumaat tunggal sahaja. Jadi sama ada sebelum kita berpuasa ataupun sesudahnya kita berpuasa. Jadi tidak digalakkan untuk puasa hari Jumaat, kecuali sama ada diiringi sebelumnya ataupun sesudah. Dan seterusnya, habis bulan puasa, puasa 6 hari sesudah bulan Ramadan. Dan antara puasa sunat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Sebaik-baik sahaja selesai puasa Ramadan sebagai ucapan selamat jalan kepada bulan itu, ataupun sebagai mengenal untuk kita ni menampal-nampal yang terkoyak, cacat celanya, berlakunya kurangnya pahala bulan Ramadan dengan puasanya, yang mungkin berlaku dalam puasa itu ada cacatnya. Bukankah yang sunat itu selalunya untuk mencukupi yang kurang di dalam yang fardu? Jadi kalau katakanlah kita sembahyang isyak tadi kuranglah khusyuk sikit, adalah teringat sesuatu, maka kita semayang 2 rakaat itu menampung tentang fardu yang kita duk khayal. Begitu juga kalau kita ni ada sesuatu benda yang terlanjur kita lakukan yang tak patut kita buat dalam puasa Ramadan, maka 6 hari bulan Syawal kita puasa sunat itu menampal kekurangan apa yang berlaku pada fardu bulan Ramadan. Itu baik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahra kullah." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikutinya dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang setahun atau seabad. Ini tidak digambarkan. Gambaran itu adalah mulianya orang yang melakukan ibadah tambahan sunat berpuasa 6 hari. Baik. Puasa hari Arafah dan hari Ashura. Baik. Bersama hujan ni. Di antara keutamaan puasa lagi ialah berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Ada suatu riwayat mengatakan bahawa berpuasa pada hari itu menebus dosa 2 tahun. Kalau kita melakukan silap-silap dosa-dosa kecil, ditebus 2 tahun kesalahan kita dengan puasa 9 Zulhijjah. Orang-orang berbondong-bondong di bawah kolong langit di padang Arafah. Kita di Malaysia, di Indonesia berpuasa. Tanya, sekarang Mekah tengah apa? Mekah sekarang telah berbincir matahari.
Maka gelincir matahari di sana, kita ni di waktu malam tau. Kat sini kan kita malam, dia sana baru zuhur. Jadi sama-sama lah berdoa ketika mana mereka berada di padang Arafah itu. Dan sama-sama dia tak berpuasa, kita yang di luar daripada padang Arafah berpuasa. Bahawa berpuasa pada hari itu menebus dosa 2 tahun. Para ulama berkata puasa hari Arafah itu adalah puasa yang paling utama dalam setahun sesudah puasa Ramadan. Akan tetapi orang yang sedang mengerjakan amalan haji tidak dituntut lakukan sunat puasa kerana terlalu panas dan terlalu letih, maka tidak digalakkan untuk berpuasa pada Arafah. Tapi bagi kita yang di luar pada Arafah, amat dituntut agar ia tidak lemah beramal di waktu wukuf di Arafah untuk mengerjakan amalan haji. Sebab amalan haji ini membutuhkan tenaga yang banyak. Adapun puasa Ashura, iaitu puasa pada 10 hari bulan Muharram, ada riwayat mengatakan bahawa berpuasa pada hari itu akan menebus dosa setahun. Jadi puasa bulan Ashura atau 10 Ashura itu, 10 Muharram itu adalah amat digalakkan, hendaklah Tasu'a dan Ashura. Orang Yahudi Nasara akan berpuasa pada 10 Muharram kerana itu adalah peristiwa besar para nabi-nabi dahulu. Bagi umat Muhammad SAW, Nabi mengajar hendaklah Tasu'a dan Ashura, iaitu 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Kita lebih berpuasa dibandingkan Yahudi dan Nasara. Nak cerita Yahudi Nasara ni sebab hujan, tak nak dengar. Seronok juga nak dialog dengan orang Kristian ni, memang kita tak boleh jawab ni. Indah kali pertama kita buat kuliah hujan. Agaknya kuliah 2 jam ni tak balik-balik ni kan ni. Boleh tuan ya. Berpesan dengan orang rumah berpesan dengan suami, ketua keluarga berpesan dengan anak-anak, apabila bulan Muharram nanti tiba, bila 9 dan 10 Muharram digalakkan umat Muhammad ini berpuasa, tidak menyamai Yahudi dan tidak menyamai orang-orang Nasara. Jadi kita kena puasa 9 dan 10 Muharram. Tapi orang tua-tua kita berpuasa daripada 1 Muharram sehingga 10 Muharram. Anak cucunya tak puasa-puasa. Alah bah, itu sunat dia. Itu ambil botol baling kepala detil. Rasulullah ajar, membezakan kamu dengan Yahudi Nasara adalah kamu puasa Tasu'a wa Ashura. Peristiwa besar. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu bila makan buah kundi turun di syurga 10 Muharram. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam selamatkan dengan bahteranya 10 Muharram. Bagaimana Nabi Ibrahim selamat daripada api 10 Muharram. Ada riwayat mengatakan Nabi Ayub sembuh daripada penyakitnya 10 Muharram. Ada yang menyatakan Nabi Yunus alaihissalam itu dimakan oleh ikan nun, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diselamatkan daripada perut ikan nun itu pada 10 Muharram. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan daripada tentera Fir'aun pada 10 Muharram. Dan dah banyak peristiwa 10 Muharram itu. Sebab itu kita kena berpuasa. Puasa 3 hari setiap bulan. Di antara puasa sunat yang dituntut ialah berpuasa 3 hari. Pada setiap bulan terdapat banyak hadis yang mengatakan bahawa puasa itu menyamai pahala berpuasa sepanjang abad. Jika orang yang berpuasa itu memilih malam-malam ataupun bulan terang adalah lebih utama daripada yang lain-lain. Maknanya 13, 14, 15. Daripada Muharram sampailah Zulhijjah. Kecuali hari Tasyrik. Kan? Betul ya? Hasan Fauzi? Hari Tasyrik kan? 11, 12, 13 tak boleh puasa lah. Hari Tasyrik tak boleh puasa lah. Ia menyamai pahala puasa sepanjang abad jika orang yang berpuasa itu memilih malam-malam. Bulan terang adalah lebih utama dan lebih baik, sebab terdapat suatu riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada malam-malam bulan yang terang, sama ada ketika berada dalam negeri maupun ketika dalam pelayaran.
ataupun dalam perjalanan musafir. Hari-harinya ialah 13, 14, 15 daripada tiap-tiap bulan. Tetapi jika ia memilih 3 hari yang lain pun boleh juga. Yang tak boleh tak buat-buat. Tak buat. Hanya 3 hari yang tersebut tadi yang utama. Begitu juga jika ia berpuasa 3 hari tidak berturut-turut pun boleh juga. 3 hari tak berturut-turut pun boleh juga. Nak puasa Isnin Khamis boleh juga. Yang tak jadi tak puasa-puasa. Allah. Sayugia bagi seseorang ahli ibadah agar tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Kerana mengerjakan puasa itu tidaklah begitu berat, akan tetapi keuntungannya besar sekali. Jika keutamaannya kerana ia menyamai puasa sepanjang abad sudah memadai, Nabi SAW juga telah berpesan kepada sekumpulan para sahabatnya supaya berpuasa 3 hari setiap bulan. Berkata baginda, Nabi Nuh telah berpuasa sepanjang abad, Nabi Daud telah berpuasa setengah abad, iaitu beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nabi Ibrahim pula telah berpuasa sepanjang abad dan berbuka puasa sepanjang abad, iaitu beliau sentiasa berbuka puasa daripada setiap bulan. Salawatullahu alaihim ajma'in. Itu puasa para nabi-nabi yang terdahulu sendiri iktibar kepada kita. Al-siyamu junnatun. Puasa itu adalah merupakan perisai. Al-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untuk aku, maka aku yang layak untuk membalasnya. Padaku, pandangan Abu Laith mengatakan, semulia-mulia puasa ialah puasa Nabi Allah Daud, iaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan puasa itu adalah lebih utama daripada berpuasa terus menerus sepanjang masa, sebagaimana yang disebut oleh beberapa hadis yang sahih. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, puasa Nabi Daud AS itu adalah lebih berkesan dalam mendidik diri dan lebih kuat untuk menentang kehendak hawa nafsu daripada puasa sepanjang masa. Puasa buka, puasa buka, puasa buka, boleh mendidik manusia. Berpuasa Isnin dan Khamis setiap minggu pun mempunyai kelebihan yang utama, kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan baginda. Baginda puasa Isnin Khamis wajib bagi dia. Yaumani tu'radu fihima al-a'malu 'ala Allah wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'imun. Amalan manusia dibentangkan di hadapan Allah pada 2 hari, iaitu amalan kita dibentangkan 2 hari di hadapan Allah, hari Isnin dan hari Khamis. Maka aku ingin apabila dibentangkan amalan aku ketika aku sedang berpuasa. Karena itu bila kita tengah beristighfar, orang di padang Arafah, gelincir matahari rahmat Allah dibentangkan di langit untuk makhluk yang ada di bumi. Ketika itu kita berpuasa, dan pada gelincir matahari itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pada padang Arafah itu adalah tidak akan ditolak dia punya pahala dan doa-doa. Dan berpuasa pada hari Jumaat juga dituntut disebabkan keutamaan dan kemuliaan hari itu. Akan tetapi puasanya harus digantikan dengan puasa Khamis, digandingkan puasa Khamis ataupun Sabtu, kerana Rasulullah SAW pernah melarang orang-orang yang berpuasa hanya pada hari Jumaat semata-mata. Jadi afdalnya mestilah digandingkan sama ada Khamis dan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Hikmah memperbanyakkan puasa. Tegasnya hendaklah anda memperbanyakkan puasa pada bila-bila masa sahaja, sebab puasa itu merupakan salah satu cara yang berkesan dalam mendidik diri, mematahkan kehendak hawa nafsu. Jadi saya cadangkan sebagai penasihat kepada pertubuhan anti dadah kebangsaan, saya cadangkan bahawa semua penagih dadah itu kena berpuasa. Ya, kalau ikut hukum Islam, penagih dadah itu kena sebat 20 kali. Ada yang mengatakan 40 kali. Sebab haramnya dadah itu sama kiasannya dengan haramnya arak. Dah lah tak kena sebat.
Lepas tu RM30 satu hari untuk kita bagi makan dekat dia punya pusat serenity. Jadi saya cadangkan kepada board ni semua lembaga, tuan-tuan ni semua jadi lembaga pemadam kebangsaan, maka hendaklah wajibkan untuk dituntut puasa sebulan 3 hari dan juga tuntut Isnin dan Khamis berpuasa supaya untuk mendidik jiwanya jadi orang yang beriman. Jadi kurang sikit bajet kerajaan untuk memberi makan penagih dadah. Tuan-tuan jangan main tuan-tuan. Penagih dadah kan banyaknya sama dengan mahasiswa universiti. Okay? Dulu RM12.50. Sekarang ni penagih dadah pusat serenity tender untuk makan dia pagi, petang, malam RM30. Mahal tak? Lebih baik bagi anak kita ni masuk sekolah tahfiz, satu hari makan RM30. Sebulan 300, sebulan 900, 339. Bagi 900 habis Quran. Bagi budak dadah RM30 satu hari untuk kedalah makan. Bukan boleh baik SIM positif. Kalau tuan-tuan tak percaya dekat saya, pergilah dekat penjara Simpang Renggak. Penagih dadah tegak, menunggu untuk mati berpuluh-puluh, beratus-ratus. Dahsyat. Okey, sambung Kerana apa berpuasa itu mendidik diri, mematahkan kehendak hawa nafsu, menerangkan dan melembutkan hati. Betul tak? Kalau dah lembik puasa, nak cakap pun tak mau nengking, slow. Kan bagus kan? Lembut. Bulan-bulan puasa, kalau kita tengok dekat bazar-bazar, ada orang bergaduh, berebut. Kau tak tahu, warung ni aku punya setakat tu tau, bukan setakat ni tau. Dia halau kawan tu bergaduh. Tak ada, bulan puasa. Tapi bulan lain jangan main. Jangan ambil meja, loyongnya meja tu, gaduh. Jangan main. Jadi sebab puasa itu melembutkan hati manusia. Allahu Akbar. Dia juga yang mengawal semua anggota badan dan meluruskan serta mencerdaskan untuk melakukan ibadah. Dalam mengerjakan puasa itu akan mendapat pahala yang besar. Sebab itu tuan-tuan, bulan lain kita tak semayang 20 rakaat, 23 rakaat. Tapi bulan puasa kita mampu untuk semayang 23 rakaat. Walaupun kita puasa siang hari. Itu kehebatan. Tapi kalau dah minum cendol sampai 1 jam, rokok-rokok pun cendol keluar kat tekak je. Jangan main tuan. Yang paling bahaya kalau berbuka puasa, jangan suka makan cendol. Dia keluar balik. Terutama imam-imam ni. Takut ini batal. Jangan main. Saya mencadangkan imam-imam ni kalau berbuka puasa, jangan minum air cendol banyak-banyak, jangan minum air cincau banyak-banyak. Takut kalau dah sampai ke dada, dia punya sujud keluar, pukul dia keluar sudah. Nak kata batal, malu kat orang satu masjid benda baru muda tu. Takkan kata, saya tu batal lah yang cendol lagi keluar. Kalau buat kampung yang tak dikelarnya, kau tanggunglah semua batal. Jangan main tuan. Saya mencadangkan, bila boleh minum tapi jangan banyak-banyak. Rahmat Allah yang kita turun. Ini kalau kat Mekah macam ni banjir ni, ada kereta hanyut. Nasib baik kat Taman Daya. Saya pernah hujan sini, pergi Mekah kan. Dia punya kasut kapal kita tenggelam sampai pukul lagi. Pukul lagi. Nasib baik sampai pukul lagi. Kalau sampai ke lutut tak pergi dah masjid. Memang main tuan-tuan, pelik Mekah ni. Dia bumi yang pelik sikit. Allah nak uji macam-macam. Tuan-tuan kalau duduk di Masjid Madinah, aman tenteram. Kita duduk depan, muslimat duduk belakang. Tapi kalau duduk di Masjidil Haram, bercampur, tawaf tu, penat-penat tu duduk kat tangga tu kan. Ini Kaabah depan. Dia tengok Arab tu, mana dia pakai stokin kan. Duduk, Ji, balik Ji. Nantilah duduk, tak tengok ni orang duduk dah. Jangan main, walaupun Kaabah kat depan, tak nampak Kaabah tu, dia nampak kaki orang, dia putih-putih. Mirul, ya mirul, saya kata. Cabaran tinggi yang main. Allahu Akbar. Allah uji kita ya. Orang yang berpuasa, hikmahnya itu akan melembutkan hati. Okay.
tiap-tiap amal ibadat yang kita kerjakan itu ada had dan batasannya tentang pahalanya, kecuali puasa saja. Maka pahalanya tidak dapat ditentukan dengan kadar yang tertentu. Puasa tidak ada kadar tertentu pahalanya, ataupun dibataskan sampai sekian-sekian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Qala Allah Ta'ala, ini dalam hadis kursi, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u al-insanu ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli lis-sa'imi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wa la khalufu fammi as-sa'im 'inda Allah atyabu min rihil misk. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali ganda, seumpamanya 1 bersamaan 10. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, kecuali puasa maka amal itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya pahala puasa itu. Dia, iaitu orang-orang yang berpuasa itu, telah meninggalkan makan minum dan menahan syahwatnya kerana aku. Dia tak bergaul dengan isterinya kerana aku, padahal dia halal makan pada siang hari dan minum, tapi dia tak mau makan, dia tak mau minum, menahan syahwatnya. Di bulan-bulan lain dia adalah halal, tapi Allah haramkan bergaul dengan isteri dan juga makan dan minum pada siang hari. Semuanya kerana aku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Itu orang-orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makan minum dan menahan syahwatnya kerana aku. Orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, sama ada kegembiraan buka puasa itu pada ghurub matahari, atau berbuka puasa itu ada tibanya Aidil Fitri. Okay? Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla, adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau-bauan minyak kasturi. Sebab itu tuan-tuan, ingat, ada satu cerita tuan-tuan. Saya tengok dekat WhatsApp kita tu kan, ini menjadi iktibar. Ada seorang tua di Terengganu, dia menyerahkan satu bidang tanah geran dia kepada satu darul Quran. Ini tuan, ini tanah bidang saya ni yang seadanya 3 ekar ni, ambil lah. Saya wakafkan untuk dijadikan darul Quran. Maka dengan sendirinya Pak Haji itu dihalau daripada keluarga. Anak dia, isteri dia semua tak suka dia, terhalau daripada rumah. Maka meranalah dia. Dalam keadaan dia merana, orang menganggap dia gila. Sebab dia tak sempat untuk mandi dan tidak ada pakaian yang untuk bersalin untuk dia. Dia hanya ada beberapa ratus ringgit sahaja duit dia. Satu hari itu ada orang yang susah nak pergi cari kerja. Dia tidak ada duit untuk cari susu anak. Orang-orang dalam warung tu semua, hatta kepada tuan warung tu sendiri dia tengok. Daripada pagi tadi, tuan warung kedai tu tak layan dia, pasal dia anggap gila. Yang orang yang datang naik motor ni, yang susah cari kerja, dia tegur pakcik. Dia kata begini, walaupun bau busuk bajunya, walaupun hina dini Pak Haji ni, hatta walaupun dia orang gila sekalipun, maka dia juga manusia. Maka dia ajaknya makan. Ajak makan. Bila dia nak bayar, tengok duit RM5 je, makannya RM9, 2 orang. Jadi lama-lama pakcik yang dia kata gila tu, dia tolong bayar. Lepas tu ada duit sikit lipat-lipat, ditulis sikit pakcik. Pakcik tu guru agama pun. Tulis, ni satu ni untuk beli susu anak kamu, yang satu ni untuk isteri kamu bagi nafkah. Carilah usaha kerja yang halal untuk kamu, bahagia dunia akhirat. Didoakan. Jadi orang warung tu malu. Cerita kita betul. Kita balik. Kalangan anak kita ni sayang. Saya, kampung saya, ayah saya, dia buat anak yatim. Ayah saya tak rugi. Rumah yang ada tu warisan.
yang beberapa ekar yang ada tu, jadikan asrama yatim. Yang lain-lain di situ bagilah para hikmah anak-anak. Enggak. Sekarang adalah anak yatim. Dia punya jalan anak yatim masuk tu, dengan tempat tidur anak yatim, asrama dia, dengan kantin dia, dengan musalla dia, lebih hebat daripada saya kecil dulu. Saya yang tak yatim pun tak semulia dan sehebat itu tempat duduk ni. Kalau begitu aku tak jadi yatim. Maknanya hidup anak yatim terlalu mulia dan senang dibandingkan waktu saya kecil dulu. Tak apa. Tapi orang tua tu dah meninggal kan. Waktu dia hidup lagi dia buat macam tu, punya ada orang yang wakafkan dah. Anak bini tak suka dia halau. Allahu Akbar. Ingat orang-orang yang terhalau, terhina gitu dan doanya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dianggap dahsyat. Ada manusia yang hidupnya begitu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhalau oleh isteri dia sendiri dan anak-anak. Allahu Akbar. Cubalah anda renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam potongan hadis di atas. Kecuali puasa, maka amal itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Memang kita puasa kerana Allah, Allah wajar untuk membalas. Cuba anda telitikan janji yang mutlak daripada Tuhan yang maha mulia, maha murah hati dan maha belas kasihan. Kemudian renungkan pula maksud bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau-bauan minyak kasturi yang ada di syurga. Gambarkan betapa bau mulut itu dianggap lebih harum di sisi Allah. Lantaran kelebihan bau mulut itu, kerana keutamaannya di sisi Allah Ta'ala, maka dihukumkan makruh bagi orang yang berpuasa bersiwak ataupun bersugi. Dengan arti kata sebab maidah daripada perutnya itu yang kering, maka dia mengeluarkan satu asid yang membau bau mulut orang yang berpuasa. Maka tidak digalakkan untuk bersiwak selepas matahari gelincir untuk salat zuhur. Waktu berbuka puasa pun tak boleh nak bersiwak, sebab bersiwak itu akan menghilangkan bau mulut ataupun mengurangkan baunya. Rasulullah SAW bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun fa idza dakhalu minhu ughliq. Dalam syurga ada suatu pintu dinamakan Rayyan. Tidak dibenarkan masuk menerusi pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila mereka sekalian telah masuk, orang yang berpuasa Ramadan itu, maka pintu itu akan tertutup dan orang-orang yang tak pernah puasa Ramadan tidak boleh masuk. Allahu Akbar. Sabdanya lagi, as-sawmu nisfu sabri wa li kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawm. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Bagi tiap-tiap perkara ada zakatnya, dan zakatnya badan ialah puasa. Supaya 30 hari Nabi SAW ditanya oleh Yahudi, wahai Muhammad, mengapakah umat kamu ini difardukan puasa sehingga 30 hari? Apa keistimewaan? Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Yahudi, dulu Adam dan Hawa makan buah khuldi di syurga. Pokok yang diharamkan itu, yang pokok larangan itu, masuk dalam perut Nabi Adam itu, dicerna selama 30 hari. Maka sebab itu aku difardukan oleh Allah berpuasa bulan Ramadan kena 30 hari. Dengan sebab 30 hari itu adalah untuk mengecutkan mana-mana daging yang tumbuh daripada harta yang syubhat dan haram yang kita termakan, supaya lemak dan daging kita itu kecut. Seperti mana tercernanya 30 hari taubatnya Nabi Adam AS di syurga. Yahudi kita kata, dah dia tanya, sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad? Akhirnya dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Hari ini kami bersyahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahawa kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam Yahudi. Macam dakwah dengan Amin, dengan Ramas Amin, masuk Islam. You puasa Hindu, you puasa Buddha, lain. Ini puasa Islam.
Nama-nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hebat ya? Umat Yahudi Nasara ni, dia hanya agama samawi untuk kaum dia. Yang pelik ni, Jawa tempe, Banjar tempe, yang Minang makan cincaluk ni, ngada-ngada pula ikut Kristian, ikut Nasara, ikut Yahudi. Yahudi tak iktiraf. Bani Israel, yang keturunan Israel, yang agamanya Nasara tu, yang pok-pok yang ada dekat Jerusalem tu, Jerusalem ni ada 3 aksa. Biara Yahudi ada, gereja Kristian ada, Masjid Aqsa ada 3. Di Aqsa itu, Jerusalem tu ada 3 agama samawi, 3-3. Yahudi, Nasara, Islam, Al-Masih. Yang agama Yahudi dengan agama Al-Masih ini hanya untuk Bani Israel. Tiba-tiba si Cina, si Keleng, si Melayu, si Sakai masuk Kristian. Yang kat saya untuk tak ikrar agama ni untuk agama kami, kaum kami, bukan untuk kaum kami. Tapi yang kita-kita ni tak sedar diri. Betul. Tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan pergi Aqsa, berdialog dengan Bani Israel, keturunan Bani Israel tu. Agama Nasara dan agama Yahudi untuk siapa? Untuk kami, bukan untuk kamu. Dia tak iktiraf. Selain Bani Israel, tidak layak untuk menganut agama Yahudi, tidak layak untuk menganut agama Nasara. Itu hujah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul tak? Muhammad untuk lil ahmar wal aswad, yang berkulit merah putih ataupun hitam, untuk semua manusia, rahmat seluruh alam. Itulah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dialog dengan Yahudi Kristian memang tak boleh jawab. Kalau tak percaya tuan-tuan, bawa kitab di Alkitab tu. Sama ada kau Yohana ke, kau nak guna Barnabas ke, kau nak guna Matthew ke, Lukas ke, Markus ke, apalah Alkitab tu, Old Testament ke, New Testament, bawa. Memang tak boleh nak berhujah, memang tak boleh. Memang tak boleh jawab dia. Betul. Memang tak boleh jawab. Akhirnya Yahudi itu kata, "Sadaqta ya Muhammad." Betul kamu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jangan main. Yang bertanya itu rahib Yahudi. Maknanya Taurat telah cerita, dalam Injil yang asal telah cerita, wahai Muhammad, aku tahu bahawa engkau adalah orang yang betul. Yahudi yang ke hati macam tu pun boleh masuk Islam. Ini Jawa tempe, duduk Kalimantan, Indonesia, banyak lagi. Cangkul masuk je kepalanya kat dalam tanah tu, usah pergi. Belagak. Namanya Margono, Kartono, sibuk nak masuk Kristian, Nasara. Ingat agama tu untuk Bani Israel lah, bukan untuk orang Jawa, untuk orang Banjar, untuk orang Bugis, untuk orang Sakai, bukan. Tak baca sejarah. Kita ni memang tak punya sejarah. Dan kita alhamdulillah syukur. Kalaulah takdirnya orang India tak datang, orang Yaman tak datang, orang Parsi tak datang, orang Arab tak datang, orang-orang yang ada di Vietnam, China tak datang, yang dah Islam, kita di Hindu kita. 800 tahun dulu kita Hindu. Sama ni, dia ada banyak dewa. Di kalangan Hindu dikenali orang Jawa. Namanya dewa tu Dewa Bagong, Dewa Petro, Dewa Gareng, Dewa ada lagi Semar. Itu yang insul Semar Ngising tu Semar. Dia ada 4 dewa. Aku tahulah dengan nama ini semua keturunan Hindu belaka. Nama Petro, nama Gareng, nama Bagong, nama Semar. 4 dewa tu, dewa Hindu Jawa. Iya. Nasib baiklah Islam datang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu minta maaf lah kakak-kakak semua, hajah-hajah semua. Tengok macam mana kuda kepang main. Itu dia seru kepada dewa-dewa tu. Sekali dia sap-sap, dia bagi campak gitu, dia makan kelapa. Campak gitu makan pisang, maka itu makan padi. Bukan beras, padi dia makan. Kalau mati ketika itu, kufur dia dengan Allah. Di antara warisan Hindu lama adalah kuda kepang. Aku kalau ahli majlis fatwa, aku lama dah aku haramkan benda tu. Masuk tak boleh aku masuk. Macam aku nak masuk tak? Besok akhirat dia tanya bayar. Habis kalau aku yang paling sangat tak mesyuarat, tak ke huru-hara majlis tu. Iya, tak boleh harap.
Contoh tu tak, dia akan bakar mentera di kemenyan tu. Berbual-bual yang mayapa. Lepas tu baru main. Betul tak Azhar tadi? Iya. Udah kepang lah. Lepas tu joget. Jantan betina pun sama juga. Macam kuda betina. Itu ini sanjung-sanjung mulia kita dah mewarisi tradisi. Tengkorak dia itu Hindu punya lah. Disanjung-sanjung mewarisi orang Jawa. Apa benda? Jadah. Cakap malah. Saya ni kalau dakwah macam ni dekat Surabaya, balik memang kena penggal kepala. Tak payah cakap lah. Rakam tu pukul ke sana. Di masjid Surabaya. Mampu aku tak balik. Sungguh. Dihamput lah. Pelik manusia. Islam datang menyelamatkan kita, akidah kita, perangai kita, ibadat kita bagus dah, cantik dah. Allah. Tapi orang tak mau beriman. Nak balik pun hujan kan? 5 minit lagi yang tamat. As-sawmu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah pelindung ataupun perisai dan benteng yang kukuh daripada api neraka. Orang yang berpuasa, insya-Allah dia terhindar daripada bahang api neraka. Rupa dan roh puasa. Ketahuilah bahawasanya puasa itu mempunyai rupa dan roh. Ingat, kita pun kalau ada kahwin dengan orang, mesti ada rupa dan roh. Betul tak? Ada suami, ada isteri. Takkan kahwin dengan buniannya. Tak ada jasad. Mesti ada rupa, mesti ada roh. Adapun rupa puasa ialah menahan diri daripada makan minum dan daripada bersubuh, mulai daripada terbit fajar hinggalah matahari terbenam, dengan syarat disertai dengan niat. Barang siapa makan dan minum ataupun bersubuh pada siang harinya, sedang ia melakukan itu dengan sengaja, mengetahui hukum dan bukan terpaksa, maka batallah puasanya. Tetapi jika ia terlupa atau jahil hukum ataupun terpaksa, tidaklah batal puasanya. Inilah yang dikatakan rupa puasa, menahan daripada makan, minum dan perlakuan syahwat. Adapun roh puasa pula ialah menahan diri daripada segala macam dosa dan larangan Allah, sentiasa mengerjakan segala yang fardu dan yang wajib. Telinga kena tahan, mata kena tahan, langkah kaki, tangan tak ambil harta orang, hati berniat baik, tulus ikhlas, mulut kena bercakap benda-benda yang ma'ruf, yang baik-baik. Jadi puasa kita termasuklah mulut, mata, telinga, tangan, kaki dan peruntunan syahwat. Orang yang berpuasa daripada makan, minum dan bersubuh tetapi tidak menahan diri daripada dosa dan larangan Allah Ta'ala ialah orang yang berpuasa tidak menghasilkan sesuatu faedah selain daripada susah payah semata-mata, lapar dan dahaga. Itu maksudnya. Oleh itu, jika berpuasa hendaklah anda perbaiki puasa anda, demikian pula terhadap semua amalan-amalan anda. Hendaklah anda bertekun dalam memperbanyakkannya, menyempurnakannya dan menujukannya kepada Allah, semata-mata kerana Allah. Baca Quran banyak kerana Allah, zikir kerana Allah, munajat, taubat kerana Allah, dengan penuh tulus dan ikhlas, sehingga dimanfaatkan Allah semua amalan itu untuk kita. Nanti balik pahalanya kepada kita juga, dan dibalas kita kelak dengan balasan yang besar di waktu kita kembali kepadanya. Kita akan kembali kepada Allah, nanti akan ditayangkan semula pahala puasa kita. Semua perkara kita adalah terserah kepadanya. Maka sembahlah Dia, iaitu Allah, dengan sempurna dan bertawakal kepadanya. Dan tiadalah Tuhanmu itu lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Tiada Tuhan melainkan Dia, iaitu Allah, dan kepadanya lah kembalinya segala perkara. Sebab itu semoga datangnya Ramadan menjadi tetamu yang akan menjadi tetamu rumah kita, yang selama ni rockers, selama ni duk lagu dendang dengan lagu sinar pagi-pagi kan. Jadikanlah rumah itu dengan suara dendangan daripada kalimah-kalimah Al-Quran, kalam-kalam Allah yang diperdengarkan di rumah. Kalau kita tak mampu nak baca Quran pun, pasang kaset, pasang CD untuk membaca Al-Quran. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Hujan pun tak boleh berhenti. Takkan hujan tak berhenti, kita tak berhenti.
Yelah tuan-tuan duduk diam, aku ni kikam, anak tekak pun dah nak keluar. Rasulullah adil tu. Dia kata fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kamu kena beri hak kepada orang yang berhak dengan dia. Tadi hak kita nak mengaji, dah sampai waktunya kita penat, maka berhenti. Gitu. Kalau kita rasa lapang, rasa lalai lama, tak jumpa, tak suka duduk masjid lama-lama. Kalau aku tak mengaji macam ni, tak buka kitab, aku tak boleh duduk lama di masjid. Maka dengan adanya begini, ada hujan lebat sikit, maka lewat balik pun alhamdulillah. Sebab kita boleh duduk lama masjid, berpahala. Malaikat sayapnya membentangkan, ya Allah, ada Bani Adam di rumah-rumah kamu, ya Allah. Mereka berzikir dan mengingat tentang ajaran syariatmu. Ampunilah mereka dan terimalah amalan. Malaikat berdoa kepada kita yang ada di bumi. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang tersebut itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.